Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom ke channel Cikgu Alias. Kita berkongsi ilmu, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua murid-murid yang sudi mengunjungi channel Cikgu Alias untuk belajar mata pelajaran sejarah. Didoakan kepada semua murid-murid dan anak-anak cikgu berada dalam keadaan sihat sentiasa dan terus bersemangat untuk belajar dari rumah. Okey. Baiklah, hari ini cikgu nak terangkan sedikit mengenai cara nak menghasilkan folio. Okey, sudah pasti cikgu-cikgu kamu telah memberi tugasan untuk menyiapkan satu folio. Tetapi mungkin ada di antara kamu juga yang tidak tahu bagaimana nak menggunakan untuk membuat folio ini. Baiklah, di sini cikgu terangkan sedikit secara ringkas untuk membantu kamu menyiapkan folio yang diberikan oleh cikgu kamu. Okey, dan tajuk ini dalam unit 5, kajian kes pahlawan kebanggaan. Okey, kalau dilihat dalam teks, kamu boleh rujuk dalam muka surat 70. Okey, pahlawan kebanggaanku. Baiklah, sedikit huraian tajuk folio tu. Jika kamu lihat dalam muka surat 70, dia ada nyatakan sedikit bimbingan di situ, iaitu penyataan masalah, objektif kajian, kaedah kajian, hasil dapatan, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Tetapi dalam teks tersebut dia ada tambah analisis data. Tapi bagi cikgu, analisis data itu agak susah sikit untuk kamu faham. Jadi untuk sekolah yang cikgu ajar, cikgu skipkan analisis data itu supaya memudahkan kamu semua menyiapkan folio itu dengan kadar yang termampu dan menarik. Okey. Baiklah, kita pergi satu persatu dalam penyataan masalah. Dalam penyataan masalah ni, apa yang perlu kamu tulis sebenarnya? Okey, penyataan masalah ni sebenarnya dia nak suruh kamu ceritakan apa masalah sebenarnya. Apa masalah sebenarnya kajian yang kamu lakukan. Okey, jadi sini cikgu bagi sedikit contoh cara menulis, iaitu kedatangan kuasa asing untuk menjajah tanah Melayu mencetuskan penentangan penduduk tempatan. Tokoh pahlawan tempatan yang bangkit menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing, antaranya termasuklah Dun Said, Rentab, Syarif Masaho, Datuk Maharaja Lela, Yang Tuan Antah, Datuk Bahaman, Mak Saleh, Atenom, Janggut dan Haji Abdul Rahman Lumpuh. Pahlawan-pahlawan ini berusaha untuk mempertahankan kedudukan dan kawasan pentadbiran mereka daripada campur tangan kuasa asing. Perjuangan mereka bersifat setempat dan mendapat sokongan pembesar serta penduduk tempatan. Saya telah memilih beberapa tokoh yang berjuang untuk dijadikan sebagai kajian kes saya. Kajian kes. Saya telah memilih siapa dan siapa kerana mereka. Kerana apa? Kamu coretkan sedikit mengenai tokoh yang telah kamu pilih itu. Okey, kalau katakan kamu memilih Datuk Bahaman, ceritakan sedikit kenapa pilih Datuk Bahaman. Okey, untuk di anak murid cikgu telah meminta mereka menulis dua tokoh. Jadi sebab itulah dekat sini cikgu bagi contoh ada dua tokoh di sini kan. Okey, kerana mereka ni kamu uraikan sedikit sahaja. Okey, kerana apa kamu pilih kedua tokoh. Baiklah, selesai untuk penyataan masalah. Kita pergi kepada objektif kajian. Apa dalam objektif kajian dia nak sebenarnya? Okey, dalam objektif kajian dia suruh kamu menyatakan tokoh dan sebab penentangan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Cerita sikit mengenai sebab penentangan. Kemudian huraikan peristiwa penentangan dan menghuraikan kesan dan pengajaran terhadap peristiwa penentangan. Okay, cikgu ada bagi sedikit contoh di sini. Objektif kajian ini adalah untuk menceritakan mengenai dua orang tokoh yang dipilih, iaitu siapa dan siapa. Tokoh ini dipilih kerana apa? Okey, tokoh pertama kamu ceritakan sikit telah membuat penentangan terhadap, halah ejaan tu terhadap campur tangan kuasa asing di mana? Ceritakan penentangan ini berlaku di mana? Okey, penentangan ini bermula apabila, kenapa? Semua maklumat ini kamu boleh cari di dalam teks dan di dalam
pencarian di Google. Okey. Kemudian kesan penetangan tersebut ialah tulis kesan penetangan tersebut. Ini cikgu bagi sedikit isi penting sajalah. Okey. Pengajaran yang dapat dipelajari daripada peristiwa penetangan tokoh ini ialah apa dia? Kamu ceritakan sedikit. Okey. Kemudian tokoh kedua pula ialah siapa? Itu kajian dia secara ringkaslah. Okey. Baik. Seterusnya kaedah kajian. Okey, kaedah kajian ni apa? Nyatakan kaedah yang digunakan oleh kamu. Kalau kamu masih ingat lagi, ada beberapa kaedah kajian yang boleh kamu jalankan. Contohnya di sini. Semasa menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan kaedah lisan dan bertulis. Ini contoh yang dia bagi. Kaedah lisan iaitu orang sumber dengan membuat beberapa orang yang mengenali tokoh untuk mendapatkan maklumat mengenainya. Tetapi kalau untuk tokoh-tokoh yang pahlawan kebanggaan ni, tokoh-tokoh yang menentang penjajah ni, memang susahlah kita nak jumpa orang sumber pertama yang rapat dengan tu kan. Ini cikgu bagi contoh. Okey, membuat beberapa orang mengenai tokoh untuk mendapatkan maklumat mengenai memang tak adalah. Okey, dah tak ada pun orang yang boleh kenal. Kalau ada pun kamu bernasib baiklah untuk jumpa mungkin sahabat baik dia, cucu dia kan, anak dia, orang sumber. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah bertulis, iaitu dengan mendapatkan maklumat tokoh melalui laman sesawang. Ini kamu boleh buat. Cuba tengok lagi apa kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan. Okey. Kaedah bertulis iaitu dengan mendapatkan maklumat tokoh melalui laman sesawang, dokumen dan majalah yang terdapat di pejabat agama Islam daerah. Ini contoh cikgu bagi. Tak adalah dekat sini kan contoh dia. Ini pejabat agama Islam daerah ni bukanlah. Okey, contoh yang dapat di museum contohnya. Okey, di museum. Okey, ini bukan ni. Cikgu salah tulis ni. Okey, yang terdapat di museum di mana lagi? Kami jumpa di tapak-tapak sejarah kan. Contohnya di Pasir Salak. Di Pasir Salak tu ada apa ni? Kita panggil ringkasan-ringkasan cerita yang dipaparkan di setiap sudut di kawasan Pasir Salak tu contohnya. Okey, tentang penentangan pembunuhan J dan W. Bush, kamu boleh dapatkan di situ. Dan cuba cari lagi kaedah kajian yang sesuai dengan kajian yang kamu jalankan. Okey, ini sebagai contoh saja. Seterusnya tengok hasil dapatan. Okey, masukkan maklumat mengenai tokoh yang telah dipilih. Contohnya hasil dapatan, cikgu bagi contoh di sini siapa dia? Datuk Bahaman. Okey, cari nama dia, tarikh lahir dia, tempat lahir dia, jawatannya sebagai apa, sebab penentangan dia. Ringkas saja. Macam biodata lah kan. Okey, seperti biodata. Kemudian rujukan. Apa itu rujukan? Nyatakan sumber rujukan kamu untuk mendapatkan maklumat. Contoh sini, orang sumber, laman sesawang, laporan dan majalah. Okey. Kalau orang sumber ni nyatakan nama dia. Kalau laman sesawang ni tulis laman web dia apa yang kamu cari. http.wikipedia ke apa ke. Okey. Kemudian laporan dan majalah, tulislah majalah apa. Laporan apa yang kamu baca. Okey. Ini secara ringkas. Jangan buat banyak-banyak. Cukup sekadar 5 atau 8 muka surat. Okey, tak perlu banyak-banyak. Ini sekadar kajian kes kemahiran untuk kamu mencari maklumat di sama ada dalam buku teks ataupun di laman sesawang. Okey, seterusnya lampiran bahan bukti kajian. Letak gambar jika berkaitan. Contohnya, kamu menemubual orang sumber. Jadi kamu ambil gambar dia, gambar kamu tengah menemubual. Kamu pergi ke museum, ambil gambar museum. Okey, tetapi untuk kajian kali ini kerana kita ni dalam darurat COVID-19, kita tak dibenarkan untuk jalan ke sana ke sini. Jadi cukup sekadar kamu mencari maklumat melalui laman sesawang. Okey, boleh? Okey, sekadar itu saja. Semoga dapat membantu kamu untuk menyiapkan kajian kes mengenai bangkit berjuang penjajah ditentang, iaitu tokoh kebanggaan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.